Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Masjid, seterusnya barisan ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam dan juga tuan-tuan Bilal, seterusnya yang lagi saya kasihi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dipertemukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu merahmati dan memberkati pertemuan kita pada malam ini insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di bulan yang lalu telah kita bincang berkaitan tentang tanda-tanda bacaan yang terdapat di dalam Al-Quran Rasam Usmani, yang mana penumpuan kita pada bulan yang lalu adalah berkaitan tentang tanda bintang yang terdapat di setiap awal ayat yang tertentu dan juga tanda hizbun yang terdapat di tepi muka surat yang tertentu di dalam Al-Quran Rasam Usmani kita, yang mana tanda itu menunjukkan sebagai penanda arah kepada pembaca Quran agar ianya lebih teratur sekiranya kita ini mendisiplinkan diri kita dalam membaca Al-Quran. Sebagai contohnya, di dalam sebuah juzuk, dalam satu juzuk Al-Quran, Al-Quranul Karim itu dibahagikan kepada 30 juzuk. Dia ada 30 juzuk dan setiap juzuk itu terdapat 8 makra ataupun 8 bunga tu, ataupun orang Melayu kita lebih gemar memanggil 8 ain, 8 mata yang ada lambang bunga tu. Setiap juzuk ada 8 dan setiap daripada 8 itu dia menunjukkan 1/4, 1/4, 1/4 sehingga lengkaplah 8 daripada 1/4 tersebut. Apabila seseorang pembaca itu membaca Al-Quran daripada permulaan bunga itu dan dia berhenti sehingga bunga yang berikutnya, maknanya dia telah membaca 1/4 daripada juzuk tersebut. Jadi tujuannya ada bunga ini tidaklah penting sangat, tidak ada mempengaruhi dari segi kisah ataupun makna sesebuah ayat itu. Dia tidak mempengaruhi apa pun, tetapi ia sebagai tanda supaya memudahkan kepada pembaca Quran untuk membaca Al-Quran secara disiplin. Misalan kata, kalau sekiranya seseorang itu berazam di dalam dirinya untuk membaca ayat-ayat Al-Quran ini sehari 1 rubuk, sehari 1 ain, sehari 1 makra ataupun sehari 1 bintang itu, maka dalam tempoh 8 bulan secara istiqamah dia dapat mengkhatamkan Al-Quran 30 juzuk itu. Jadi ia sebagai penanda arah sahaja. Kalau sekiranya tuan-tuan nak baca, tak tahu nak baca banyak mana, ada setengah orang dia lebih gemar bertanya kepada sesiapa saja gurunya. Dia tanya, saya ni cuba dibagikan cadangan kepada saya, berapa banyak yang saya perlu baca dalam Al-Quran ini seharian. Maka cuba kita target dalam diri kita sehari baca 1 makra, maknanya 1 rubuk, 1 ain tu. Kalau kita mendisiplinkan diri kita dengan membaca 1 hari 1 makra, 1 ain, maka cukup 8 bulan secara istiqamah tanpa kita miss 1 hari pun kita dapat mengkhatamkan 30 juzuk Quran.
Contohlah, tuan-tuan ambil daripada 1 hari bulan 2 baru ni. 1 hari bulan 2 2021. Tuan-tuan baca satu makra'. Satu makra' ni lebih kurang 2 muka setengah ataupun 2 muka suku ataupun 3 muka kadang-kadang tu. Dia tak tentu. Kadang-kadang 2 muka setengah, kadang-kadang 2 muka suku, kadang-kadang 3 muka surat. Kalau tuan-tuan istiqamah, insya-Allah bulan 9 ni tuan-tuan dah boleh buat pulut kuning dah. Pasalnya udah khatam 30 juzuk. Itu budaya orang kita lah. Orang kita ni masa zaman dulu, masa kini ni dah tak apa ada sangat. Orang dah tak apa ra'i sangat. Zaman dulu, siapa saja yang berjaya mengkhatamkan Quran, adalah pulut kuning dengan rendang ayam. Kalau yang nasib baik, rendang ayam tu ayam yang ayam hutan. Kiranya orang-orang tua dulu kadang sanggup pergi mikat ayam tu. Pasal apa mikat ayam? Pasal nak raikan khatam Quran. Tu dia. Jadi kalau tuan-tuan ada tanam azam yang tinggi, buat istiqamah baca 1 hari 1 makra', cukup hari bulan, 8 bulan berturut-turut tuan-tuan baca tanpa miss 1 hari pun, maka tuan-tuan telah berjaya menghatamkan 30 juzuk Quran. Seperti mana yang sebenar saya cerita sebelum ni, masa saya di Mesir dulu, ada sahabat kami yang menghafal setiap hari 1 makra'. Dia hantar kat syekh tu hafalan baru, bukannya ulangan. Hafalan baru, benda yang baru nak hafal. Ulangan saya ceritalah, ulangan ni benda yang pernah hafal nak ulang balik je. Ini benda baru, dia tak pernah hafal sebelum, dia nak hafal balik. Dia baru nak menghafal Quran. Sehari dia istiqamah hantar hafalan barunya 1 makra', 1 ain tu. Maka cukup 8 bulan istiqamah dia melaksanakannya, maka dia berjaya menghatamkan 30 juzuk Quran dalam tempoh 8 bulan secara hafazan. Dia hafal 30 juzuk tu 8 bulan. Itu yang pertama kali saya tengok orang Melayu hebat. Mungkinlah saya tak pernah tengok lain-lain tu, mungkin ada lagi yang hebat lain daripada itu. Tapi untuk orang Melayu macam kita, yang bukan orang Arab, orang ajnabi ni, bukan bangsa Arab, jadi sukarlah sikit nak hafal bahasa Arab ni, nak hafal kitab Quran dalam bahasa Arab ni. Tapi kalau ada yang boleh berjaya macam tu, maknanya hebat lah. Hebat. Ada juga yang hebat, tapi dia lambat sikit baca hafalnya. Dia hafal 1,5 tahun. Seperti contohnya murid-murid yang ada di Mahat Tahfiz Darul Mubarak di Kampung Selboh tu. Demo saya tengok 1,5 tahun hafal 30 juzuk habis. 2 tahun habis. Laju yang amat. Laju hafalnya. Saya dulu pun masa ngapal 3 tahun lebih, 3 tahun bulan dah baru khatam. Banyak sangat mainnya. Itu saya. Ini ada yang hebat daripada itu. Itu kira dahsyat lah. Jadi tuan-tuan tak payahlah serabut kepala nak ngapal. Sebab saya tahu nanti ada yang ustaz ni suruh mengapal lah pula, mana maunya memori dah kurang. Janganlah. Tuan-tuan ambil azam dulu untuk membaca. Buat azam baca. Ni PKP ni, duduk di rumah apa tak buat. Contoh, kalau kata tuan-tuan ni orang pencin, misalnya kata orang pencin, orang yang banyak rehat, dia tenang, tak fikir apa, dia mikirkan KWSP je, tak apa. Sementara nak mikirkan KWSP tu, cuba ambil azam, ambil tempoh masa dalam seharian itu, baca Quran sekurang-kurangnya 1 makra'. Baca 1 makra', lebih kurang 2 muka lebih saja, ataupun 3 muka surat. Kalau tak mampu nak baca 1 masa itu 3 muka tu, buatlah ansur-ansur. Buat semayang, lepas semayang subuh setengah muka surat, lepas semayang zuhur setengah muka surat, lepas semayang asar setengah muka surat, lepas semayang maghrib 1,5 muka surat, lepas isyak setengah muka surat lagi. Cukup 3 muka surat, lengkap 1 makra'. Kalau tuan-tuan boleh buat macam tu sehari, 8 bulan tuan-tuan boleh khatam 30 juzuk. Okey. Itu bab yang pertama kita bincang pada bulan lepas. Yang kedua, kita bincang tentang garis yang melintang. Di dalam beberapa ayat dalam Quran terdapat ayat yang ada di atas kalimah itu garisan panjang. Garisan itu dia tak adalah panjang benar, lebih kurang ada satu kalimah yang kalimah itu digariskan melintang di atasnya.
Kebiasaannya kalimah ini bila ada digariskan atasnya garisan itu menunjukkan di pengakhiran ayat tersebut disunatkan kita sujud tilawah. Sebagai contohnya di dalam ayat surah As-Sajadah, surah Sajadah yang biasa kita dengar imam kita baca hari Jumaat waktu subuh, ada di dalam ayat itu wa idza namanya kharru sujjada, ayat dia innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjada. Pada kalimah sujjada ada garisan di atasnya. Jadi garisan itu tujuannya nak bagi tahu kepada kita bahawasanya ayat itu disebabkan kalimah yang terdapat garisan itu, maka bila selesai membaca ayat itu secara sempurna, maka disunatkan kita sujud tilawah. Sebab itu kita baca, kalau kita dengar imam kita baca ayat sejadah tu, bila dibaca tengah ayat tu innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjada. Dekat sujjada tu ada garisan. Kemudian dia habiskan ayat tu kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Dia selesai habiskan ayat tu, dia pun Allahu Akbar, dia terus sujud untuk sujud tilawah. Dia buat sunat. Gitu. Itu kalau dalam semayang. Kalau luar semayang pun ada setengah orang bila dia baca Quran, dia tengok ada kalimah yang ada garisan tu. Kebiasaannya bila ada ayat yang atas kalimah yang ada garisan itu, bila pengakhiran ayat tersebut akan dibubuh tanda macam kubah masjid tu. Jadi kalau kubah masjid tu dia nak ngaburkan, selesai baca ayat tu, kita pun sujudlah tilawah. Sujud tilawah. Sujud sekali aja. Sujud sekali. Bacanya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa sawwarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau yang tak apa Allah panjang ustaz, apa kebacanya hihi banyaknya, payah sangat nak ingat, baca je subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, boleh juga. Ini saya saja bagi khabar kalau sesiapa yang tak tahu selama hari ni kalau sujud tilawah nak baca apa. Ada yang tanya kadang-kadang, yalah bacaan sujud tilawah ni kan semua orang faham. Lagi-lagi hari Jumaat tu biasanya kita pas kat imam je. Bila imam tu sujud, kita pun sujud. Kita senyap je. Kita senyap biasanya. Yang tak tahu tu lah, yang tak tahu dia senyap, dia tak baca apa. Imam je yang baca sajada wajhiya lillahi. Imam baca slow lah. Lepas habis imam baca baru imam bangun balik, Allahu Akbar tatajafadun, dia sambung ayat. Jadi kalau makmum yang tak tahu tu dia diam je. Kalau tuan-tuan, ustaz saya ni diam ni tak apa syok lah, saya nak ada baca-baca, apa dia patut saya baca? Baca saja subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, boleh juga. Sebagai gantian daripada bacaan sajadah tuan-tuan tu, bacaan sujud tilawah tu. Tapi kalau tuan-tuan hafal, itu terbaik. Tuan-tuan baca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa sawwarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau tuan-tuan boleh hafal lagi bagus. Tapi kalau tuan-tuan tak boleh, baca saja subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Atau ustaz, saya baca apa pun tak nak, saya nak diam je pasal awak makmum. Boleh juga. Senyap je. Tapi jangan senyap terus. Pasal apa? Ada setengah tu bila sembahyang subuh ni kena pula jadi makmum, dia ngantuk. Jadi bila ngantuk ni imam pula bacanya panjang. Yelah hari Jumaat kan surah Sejadah 3 muka surat yang kena baca. Panjang. Itu ada setengah tempat buat 3 muka surat. Ada setengah imam dia baca rakaat pertama saja 3 muka surat tu. Rakaat kedua dia baca insan. Insan pula lebih kurang 1 muka setengah. Banyak nak baca. Jadi biasanya orang lama benar imam ni baca. Dia pun kadang-kadang itu terlelap dalam sembahyang. Dia tersedar kejap-kejap je. Bila imam Allah, dia pun ikut. Dalam sujud tu, tara nak sujud tu dia menjam mata. Itu yang kadang-kadang boleh jadi bila imam dah bangun, dia ingat imam tu nak duduk antara dua sujud, dia pun duduk antara dua sujud. Tengok imam tu dah bangkit. Masa apa imam baca time duduk antara dua sujud? Rupanya dia tak perasan imam tu dah bangkit. Itu masalahnya kadang-kadang kita jadi
terleka pasal tak baca apa-apa. Jadi cadangan saya, kalau tuan-tuan tak hafal lah bacaan sujud sejadah tu, bacaan sujud tilawah itu, tuan-tuan baca saja subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nak baca berapa kali pun bacalah. Baca 3 kali pun boleh, baca sekali pun boleh. Ada setengah orang kata, ustaz boleh ke nak baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nak baca itu boleh ustaz? Boleh juga, baca je. Orang kata jangan bagikan tuan-tuan tu lelap. Kan pasal lelap kan tak perasan imam tu dah bangkit. Itu ceritanya pasal sujud tilawah. Dan sujud tilawah ini dia hanya sunat. Dia sunat. Kalau kata tuan-tuan tak sujud pun dia tak jadi salah, dan tak kata dosa, dan tak kata makruh. Apa benda dia harus. Dia harus tuan-tuan nak sunat. Tapi kalau tuan-tuan sunat, tuan-tuan dapat pahala sunat. Dan kalau kata seseorang imam itu, bila mana sampainya hari Jumaat, waktu subuh dia tak baca surah sejadah, ataupun dia baca surah sejadah tapi dia tak sujud tilawah, maka sembahyang itu sah. Dia tak ada kata tuan-tuan mufaraqah pula, tuan-tuan pergi subhanallah memekik kuat-kuat belakang, tak boleh. Pasal apa mekik? Imam tu tak sujud, baca surah sejadah tapi tak sujud sejadah. Jangan. Boleh juga kalau dia tak sujud. Baik, pada malam ini kita akan membincangkan tentang tajuk, masih lagi tajuk yang sama, iaitu berkaitan tentang tanda bacaan, yang mana ke-13 ini berkaitan tentang tanda yang berupa intan. Dalam Al-Quran ada 2 ayat Quran yang dibubuh pada kalimahnya tanda intan. Tanda intan ni ataupun orang putih khabar diamond. Dia ada diamond. Yang pertama di dalam surah Hud, tak silap saya, Bismillahi Bismillahi Okey. Kemudian yang kedua dalam surah Yusuf, okey. Itulah berapa diamond ni. Tak adalah lawa sangat diamond saya, tapi lebih kurang itulah bentuknya. Ada 2 dalam ayat Quran. Satu dekat surah Yusuf, satu lagi dekat surah Hud. Okey. Pada ayat ini dia ada tanda diamond ni. Kedua-dua ayat ini, bila ada tanda diamond tu, kedua-duanya mempunyai bacaan yang berbeza. Bacaan yang berbeza. Yang pertama yang terdapat dalam surah Hud ini dinamakan sebagai bacaan imalah. Manakala yang terdapat dalam surah Yusuf ini namanya Ishmam. Okey. Saya cerita dulu yang ada dalam surah Yusuf, yang diberi nama sebagai bacaannya sebagai hukum Ishmam. Ishmam maksudnya memuncungkan mulut ke depan. Dia muncung mulut. Itu muncung mulut lah tu. Jadi muncung mulut ini perlu dilakukan ketika mana tuan-tuan menyebut kalimah ini. Nak sebut macam mana? Asalnya kalimah ini, jikalau tidak ada diamond ini di tengah-tengahnya, asalnya bunyi tak manna. Asalnya begitu. Tak manna. Asalnya bunyi begitu. Tak manna. Tapi disebabkan adanya diamond di tengah-tengah ini, maka tuan-tuan perlu memuncungkan mulut
ketika mana tuan-tuan menekan pada nun yang sabdu ini. Tuan-tuan muncung mulut, la ta'man. Sambil tuan-tuan menekan nun yang sabdu itu, tuan-tuan memuncungkan bibir mulut ke depan. La ta'man man. Tuan-tuan tekan nun tu, muncung mulut. La ta'manna. Muncung. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, tuan-tuan boleh juga muncung mulut dengan cara tuan-tuan menekan dulu nun itu secara biasa. Selesai 2 harakat, muncung kejap. La ta'manna. Gitu. La ta'manna. Muncung itu kejap. Selesai kita mendengungkan 2 harakat, baru muncung kejap. Dia ada 2 cara. Satu yang tuan-tuan muncung sambil tuan-tuan tekan je, tuan-tuan muncung 2 harakat. La ta'manna. Itu cara pertama. Cara yang kedua, tuan-tuan tekan dulu biasa. Dah cukup 2 harakat, baru tuan-tuan muncung kejap. La ta'manna. Gitu. La ta'manna. Dia muncung tu kejap je. Cara yang kedua ni, muncung tu kejap. Dia tak payah lama-lama muncung. Okey. Pada ayat surah Hud ini, ayat yang ke-41, ia menunjukkan bacaan imalah fathah. Huruf ra kepada kasrah, mencondongkan bacaan baris di atas hampir kepada baris di bawah. Dan imalah alif kepada ya, mencondongkan bacaan alif mat kepada ya mat. Jenis bacaan imalah ini dinamakan imalah kubra. Ulama an-nuqat ataupun ulama yang memberi titik dalam Al-Quran ini meletakkan bulatan merah padanya, tetapi telah ditukar dengan bentuk tersebut untuk kemudahan percetakan. Okey. Asalnya Quran yang dulu, cetakan yang dulu, bila ayat ini dia tulis warna merah pada ra tu. Tetapi hari ini dia dah tukar, dia tak tulis warna merah. Dia tulis bawah ra tu tanda diamond itu. Tanda diamond itu dia suruh, asalnya dekat ra ini, asalnya ra ini barisnya atas. Asalnya majra. Asalnya ra ni baris atas, majra asalnya. Tapi dekat sini dia suruh kita imalah. Imalah ni maknanya mencondongkan bunyi. Mencondongkan bunyi ra baris atas seolah-olah nak pergi ke baris bawah. Maka bunyi condong itu ialah seperti re bunyinya. Re. Dia bukan ra. Dia tak boleh baca bismillahirrahmanirrahim. Dia tak boleh sebut majra. Dia kena mencondongkan bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Majri. Dia tidak sebut majri. Tuan-tuan tak boleh sebut dengan baris bawah dan tak boleh sebut dengan baris atas. Jangan baca bismillahirrahmanirrahim dan jangan baca dengan baris bawah bismillahirrahmanirrahim. Jangan baca baris bawah juga. Tuan-tuan baca, condongkan bacaan di antara baris atas dan bawah itu bunyinya re. Re. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Bunyinya re. Re. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Re ni itu panjang 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Dia jangan baca pendek seharakat. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh macam tu. Dan jangan dipanjang-panjangkan lebih daripada 2. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Dia cukup 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Itu saja. Inilah bacaan imalah yang terdapat dalam bacaan qiraat Asim. Riwayat Hafs an Asim. Kalau tuan-tuan dengar di qiraat yang lain,
Ada setengah riwayat yang lain mereka banyak tempat yang diimalahkan. Sebab itulah tuan-tuan pernah dengar ada setengah qori yang biasanya qori di Mesir. Qori Mesir ni dia orang popular jugalah, kerana mereka ini banyak di kalangan mereka boleh membaca Quran dengan bertaranum. Taranum pula dia orang buat secara mujawad, dia orang tak buat murattal. Yang tuan-tuan dengar banyak kat kaset-kaset itu murattal kadang-kadang. Murattal ni maknanya bacaan dia seperti yang tuan-tuan dengar imam baca dalam sembahyang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu murattal namanya. Tetapi kalau tuan-tuan tengok ada setengah qari dia tak baca murattal, dibaca secara mujawwad. Mujawwad ini baca secara satu persatu sebutan. Dia baca wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mur. Dia baca perlahan, sebiji-sebiji. Itu namanya mujawwad. Jadi kalau tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan boleh search dalam YouTube, tuan-tuan tengok kalau setengah qari-qari Mesir ni yang baca secara mujawwad, seperti contohnya qari Syekh Mustafa Ismail ataupun qari Syekh apa ke namanya, Raghib, Syekh Raghib Raghib apa yang namanya, saya pun tak ingat dah namanya. Lepas tu Syekh Abdul Basit. Tuan-tuan tengok kalau bacaan dia ada setengahnya mereka mengimalahkan beberapa tempat. Itu maknanya bila mereka mengimalahkan beberapa tempat, mereka bukan membaca daripada riwayat qiraat haf yang kita baca hari ini. Dia pakai riwayat yang qiraat yang lain. Yang tuan-tuan dengar wadduhi wal laili idza sajima waddaka rabbuka wa ma qali. Bunyi le tu, he tu, itu riwayat lain. Dia tidak ada dalam riwayat Hafs an Asim. Yang Hafs an Asim hanya satu saja yang diimalahkan, iaitu dalam surah Hud, Majri. Itu satu. Jangan tuan-tuan pergi buat pula dalam surah Duha misalnya kata wadduhi wal laili idza saji. Tuan-tuan pasal baca banyak kopi tu. Saya buat imalah ustaz. Jangan. Tak ada sebab tuan-tuan nak buat imalah. Sebab kita bukan baca pakai riwayat itu. Kita pakai riwayat Hafs an Asim. Yang mana Hafs an Asim imalah hanya pada ayat surah Hud saja. Tidak ada pada surah yang lain. Tapi kalau tuan-tuan kata ustaz, saya pergi semayang ke satu tempat ni, saya dengar imam tu baca kopi tu, apa sayanya? Itu maknanya dia sedang membaca qiraat yang lain. Boleh tak tuan-tuan nak baca macam tu? Boleh. Syaratnya tuan-tuan belajar dulu. Sebab nak buat imalah ni, dia bukan boleh ditiru-tiru. Dia tak boleh sekadar tiru saja. Kita kena tahu apa sebab dia imalah. Apa sebab? Macam kita sebutlah tadi, asalnya kalimah itu bunyinya majra, maka dia jadi dicondongkan bunyinya jadilah majri pada kalimah ini. Pada ayat-ayat menggunakan ayat-ayat yang lain yang kita dengar ada setengah riwayat dibaca secara imalah, ada sebab-sebab dia kenapa dia buat imalah pada ayat-ayat yang tertentu. Okey, dia tak boleh suka-suka kita pergi buat imalah. Dia boleh jadi fitnah kepada orang yang tidak mengetahui. Ialah orang yang tak tahu, dia akan jadi sanksi. Dia akan jadi sanksi tuan-tuan. Orang yang dah tahu, contohnya tuan-tuan dah pernah dengar saya cerita macam ni. Bila sampai satu tempat tuan-tuan dengar, tuan-tuan tak adalah jadi sangok bangok kejap. Tuan-tuan relax je. Oh, ustaz dah pernah cerita. Ini riwayat lain. Tuan-tuan dah boleh berlapang dada. Tapi pada setengah orang yang pertama kali dengar, tiba-tiba tak mana-mana, tiba-tiba dia dengar pertama kali dengar, dia mulalah kata orang tu buat salah, buat silap. Tu kena hati-hati. Dia sebenarnya qiraat dan riwayat ini dia popular, dia mengikut satu tempat. Macam kita di sini, kita di tanah air kita ini, dia popularnya riwayat Hafs an Asim saja. Dia tak riwayat lain ni kita jangan pakai. Kalau adalah seseorang pembaca itu, misalnya kata imam kita Cikgu Zul nak baca riwayat yang lain, maka Cikgu Zul sebelum dia nak melantunkan bacaannya itu, dia perlu khabar pada audiens dia yang dia nak baca riwayat yang lain.
Kalau macam saya di Mesir pun kami masih lagi pakai riwayat Hafs an Asim. Tetapi kerap kali juga kami dengar imam-imam di sana pakai qiraat lain. Tetapi sebelum dia nak membacakan qiraat yang lain, dia umum dulu, insya-Allah sa'aqra'u min riwayatil khalaf. Dia kabur siap-siap. InsyaAllah sekarang ni kejap ni aku nak baca daripada riwayat khalaf, contoh. Aku nak baca daripada riwayat Kisai, contoh. Dia kabur siap-siap. Maka bila dia kabur, kita tahu dah dia akan baca bunyinya lain. Masa mula-mula saya sampai di Mesir pun tak tahu juga. Tiba-tiba kita dengar orang baca Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kalau yang tak tahu tu mungkin kita kata dia ni salah baca tajwid. Sepatutnya ma panjang, lepas ada Maliki Yau pula dia baca pendek. Dengar pula imam baca Fatihah, Ihdinaz siratal mustaqim. Pasal apa baca zira pula? Sira, salah tu. Kita kalau pertama kali dengar mesti kita kata salah. Waktu dia baca pula ayat ketujuh, Siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim. Lain benar ni, kiai lain ni. Kalau yang tak tahu mungkin akan salah anggap. Tapi kalau kita dah, ialah saya pun kebetulan masa tu baru sampai masbuk pula tu, mana nak dengar kawan dia cakap. Kawan tu biasanya sebelum dia nak angkat takbir tu dia kabur. Imam ni biasa dia kabur sebelum dia nak angkat takbir. Jadi hari tu lambat datang, terus masbuk je, masbuk dengar baca macam tu. Lain bunyinya. Ini pakai salah ni nama ni, Quran cetakan lain ni. Kita kata macam tu lah. Tapi bila kita dah tahu kaedah dia, kita dah biasa dengar, kita tengok ada rupanya kiraat riwayat lain, maka kita boleh berlapang dada. Kita boleh rasa hebatnya Quran ni diturunkan melalui macam-macam lugah. Mana lugah tetap lugah bahasa Arab, tetapi riwayat lahjah tu berbeza. Kalau tuan-tuan pergi ke negara-negara Arab contohnya, kalau tuan-tuan pergi ke Saudi Arabia, itu memang dia pakai riwayat Hafs an Asim. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke negara sebelah, yang sebelah Morocco ke, tuan-tuan pergi di sebelah Jordan ke, tuan-tuan pergi di sebelah Somalia ke, Sudan ke, mereka pakai qiraat yang lain. Yang tuan-tuan akan dengar lain sikit bunyi dia punya baca. Mungkin surah ni tuan-tuan apa saya dia baca surah ni rasa macam surah Yasin. Dia baca surah Yasin. Pasal apa surah Yasin dia tak sama macam awak baca? Pasalnya dia pakai qiraat yang lain. Jadi itu. Sajalah saya cerita pasal imalah ini. Imalah ini pada qiraat kita hanya ada dalam surah Hud ni saja. Tetapi qiraat lain dalam ayat-ayat yang banyak juga mereka pakai imalah ini. Baik. Lagi sikit Yang seterusnya, yang terakhir pada malam ini, yang ke-14, tanda titik tumpuk. Tanda ini hanya terletak di atas huruf Hamzah kedua. Tulisannya telah dihazafkan dan diganti dengan tanda ini pada kalimah a'jamiyun yang terdapat pada surah Fussilat ayat 44. Okey, dalam ayat surah Fussilat ayat ke-44, dia ada kalimah ini jamiyun jamiyun wa arabi okey, dia ada jamiyun wa arabi ayatnya. Okey, asalnya kalimah ini ditulis sebagai jamiyun. Asalnya kalimah itu jamiyun. Tetapi sebelum ini pernah juga saya ceritakan kepada tuan-tuan, orang Arab ini dia ada kesukaran pada dirinya untuk menyebut sebutan dua hamzah. Dia susah nak sebut. Ada dia payah. Dia jadi susah, payah dia nak sebut dia payah. Dia tak boleh. Kalau kita tak ada masalah, kita yang makan nasi ni okey je.
Dia yang makan roti ni jadi problem. Tak tahu pasal apa. Dia tak boleh sebut. Dia tak boleh sebut tak boleh. Dia tak boleh. Kita boleh. Dia tak boleh. Dia rasa susah. Payah benar berbelit gamaknya lidah dia. Dia nak sebut. Maka di sini digunakan kaedah yang diberi nama tashil. Tashil maknanya memudahkan sebutan. Dia nak memudahkan. Dia susah, dia bagi mudah. Mudahnya macam mana? Dihazafkan hamzah yang kedua. Maknanya dia buang hamzah kedua. Sebutan hamzah kedua itu dia buang. Maka disebabkan dia buang, maka hamzah itu tidak dizahirkan secara jelas bunyinya. Dia tetap juga ada dua hamzah, tapi hamzah kedua itu disamar-samar bunyinya. Dua hamzah itu disamarkan bunyinya. Dia tak bunyi secara jelas. Tak boleh. Dia tak bunyi gitu. Dia memudahkan bacaan dengan cara hamzah yang pertama dijelaskan hamzah yang kedua ini dihazafkan dengan cara bunyi hamzah kedua itu disamarkan bunyinya. Disamarkan itu bunyinya dengan menjadi gitu. Bunyinya dia bukan dia bukan gitu. Bunyi dia macam orang nak muntah pada bunyinya. Dia tak boleh dia tak boleh macam tu. Dia kena jelaskan juga hamzah yang pertama tu dia tu bunyinya. Dia lain sikit. Pada ayat surah Fussilat ayat 44, di juzuk yang ke-26 kalau tak silap saya, buku surat pertama, dia ada ayat ini. Asalnya kalimah itu ada dua hamzah, jamiyun, tapi disebabkan Arab susah nak sebut, dia tak boleh sebut. Dia sukar. Dia bukanlah dia ngada-ngada, tapi dia sukar, dia payah nak sebut. Jadi bila dia payah sebut, dia buat tashil. Dia bagi mudah nak baca. Dia tak sebut dia sebut ada gitu. Dia kena laju. Dia tak boleh. Tuan-tuan nampak seketul-seketul. Dia tak boleh macam tu. Tuan-tuan kena bagi laju bunyinya. Jamiyyu Arabi. Ada gitu. Yang pentingnya hamzah pertama ni dijelaskan. Yang ni nampak. Jangan tuan-tuan terus jangan macam tu. Hilang pula hamzah yang pertama ni. Hamzah pertama ni nampak, jelaskan. Yang kedua ni kita seolah-olah kita masukkan sekali dengan ain ni. Kita jadi idghamkan dia. Jamiyyu Arabi. Gitu caranya. Jadi kalau dalam Quran Rasam Osmani, biasanya dia hazaf hamzah kedua ni. Tak nampak hamzah, tulisan hamzah ni tak nampak. Dia tak nampak. Dia gantikan tulisan hamzah ini dengan bulat aja. Dia bagi bulat hitam. Tuan-tuan akan nampak bulat hitam tu. Jadi kalau bulat hitam tu maknanya dia suruh kita buat bunyi itu. Bunyi hamzah kedua itu samar-samar bunyinya. Dan sama-sama tu seolah-olah tuan-tuan memasukkan hamzah kedua itu pada ain ini. Jamiyyu gitu bunyinya. Jamiyyu Arabi. Dia gitu ya. Tuan-tuan tak boleh baca jelas hamzahnya. Dulu kalau siapa yang tak tahu, dia akan baca jamiyyu. Dia tak boleh juga tuan-tuan baca macam ni. Yang pertama, tuan-tuan jangan bunyikan hamzah kedua, dan tuan-tuan juga jangan bunyikan hamzah pertama ini terus pada ain. Tak boleh juga. Tuan-tuan baca jamiyyu Arabi, tak boleh juga. Bila tuan-tuan baca jamiyyun, seolah-olah tuan-tuan telah membuang terus hamzah yang kedua ni. Hamzah kedua ni ada sebenarnya, dia masih ada, cumanya sebutannya itu dimudahkan kerana orang Arab susah nak sebut dia payah. Maka dia memasukkan hamzah kedua ini pada ain, itu yang bunyinya gitu.
Tuan-tuan tak boleh baca yang macam saya kata tadi. Jangan sebut a'jamiyun pun tak boleh, ataupun tuan-tuan baca pun tak boleh juga. Dia kena a'jamiyun. Tak apa tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak yakin, tuan-tuan buka surah Fussilat ayat 42, tuan-tuan cuba dengar kaset ke qori mana-mana kat YouTube tu, dengar dia sebut macam mana. A'jamiyun. Kemudian tuan-tuan cuba pula buat serupa ke tak serupa. Cara nak tahu serupa tak serupa, tuan-tuan carilah guru ataupun tuan-tuan tengok kat imam ke, imam masjid kita. Imam, boleh tak tengok awak baca sekejap? Kita pun baca daripada imam tu. Kalau imam kata okey, clear, mana tuan-tuan lepas. Tapi kalau tuan-tuan bunyinya ada sama-sama lagi, kena betul ke lah. Dia ada pada surah Fussilat je, surah lain tak ada. Surah Fussilat ayat 44 aja. Bila kita nak mulakan pada kalimah ini, kena buat kaedah tashil. A'jamiyun. Dia begitu. Pada surah Fussilat saja. Jadi mungkin susahlah kita nak jumpa, melainkan ianya selalu diperingatkan bila mana kita membaca. Senang kita macam ni. Kalau tuan-tuan membaca Quran, yalah tuan-tuan baca seorang-seorang ke, misalnya kata, yang mana tuan-tuan tak faham, tuan-tuan tanya. Tanyalah siapa saja yang tuan-tuan yakin bacaannya boleh membetulkan bacaan tuan-tuan. Tuan-tuan carilah siapa imam tuan-tuan pun boleh. Suruh dia tunjukkan demo ayat ni macam mana. Dengar saya baca, boleh ke tak boleh? Betul ke tak betul? Tuan-tuan baca. Gitu. Saya suka lagi kalau orang yang jenis macam tu. Sebab masa saya mengajar kelas mengaji di masjid tu pun, ada setengah yang mengaji dengan saya ni, mereka baca sendiri di rumah. Jadi bila dia orang baca sendiri di rumah, ada kadang-kadang tu bacaannya yang dia tak tahu, dia mungkin tak pasti macam mana bunyinya, maka dia bertanya, "Ustaz, macam mana ni saya baca kat rumah ayat ni, macam mana bunyinya?" Dia tanya macam tu. Jadi kalau tuan-tuan pun boleh buat macam tu, itu lagi baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa a'lamu bis-shawab. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu depan kepada tajuk yang berikutnya. Kita hampir ke penghujungnya, iaitu berkaitan dengan huruf sin saktah dan juga berkaitan dengan huruf dad, yang terdapat perbezaan bacaan di dalam riwayat Hafs dan Asim itu sendiri. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala kesilapan. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup pengajian pada malam ini dengan baca kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu